Dan selamat petang. Okey, jumpa lagi untuk sesi kedua dan sesi terakhir lah. Sesi kita akan mula patut 2.30. Minta maaf, saya pun ada sikit kerja tadi. So, kita boleh proceed 2.30 sampai pukul 4.30 lah. Ini kata orang slot terakhir kita petang ni, iaitu lebih ke arah tip and trick ataupun cara-cara, memudah cara macam mana kita nak maksimumkan kita punya program ni, robot ni, supaya dia sampai kata tahap yang maksimal lah. Sebab tu pagi tadi kita nak cikgu cuba dulu. Bukan kita tak boleh bagi, memang kita nak bagi kat cikgu, tapi kita nak cikgu cuba try, supaya kata orang cikgu tahu di mana yang perlu troubleshoot jika berlaku macam gini. Sebab setiap robot, macam saya tekankan, setiap robot walaupun bentuk sama, design sama, tapi berbeza dia punya nilai dia. Katalah sekolah cikgu ada 4 robot, 4 robot atau 2 robot cikgu beli. Cikgu nak guna coding sama, boleh. Dia punya part key kanan, middle atau right left tu betul, tapi dia punya turn duration, dia punya delay before turn, itu berbeza setiap robot. Sebab tu cikgu kena tuning robot cikgu mengikut. Tak semestinya satu robot sama dengan robot lain, tak, berbeza. Okay, so kita pergi, kalau tak ada soalan, kita pergi terus kepada itulah live. Boleh. Okay, silakan start online. Sekejap saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan berjumpa lagi untuk yang sesi yang terakhir ni. Baik, saya andaikan section 3 dan 4 tadi kita dah hadam, cuma mungkin tak sempat siap lagi. Tapi kita dah faham apa yang perlu kita pilih, segi apa junction, action dan sebagainya. Cuma mungkin tak sempat kita nak tune betul-betul. Tapi untuk yang terakhir ni, slot yang terakhir ni, saya nak kongsikan. Mungkin lepas ni pun kawan-kawan saya akan tambah lagi berkenaan bagaimana kita nak, sebab ini permainan untuk tracer ni, nak tak nak dia kena yang paling laju, yang paling pantas akan menang kan. Jadi nak tak nak kita terpaksa ikut rule. Sekejap kawan kita masuk. Okay. Untuk kita cuba dapatkan masa yang terpantas. Jadi ini adalah salah satu cadangan ataupun tip bagaimana robot kilat comel ni dia boleh melakukan masa yang lebih baik lah. Caranya yang ni pun kita boleh faham. Di bahagian-bahagian tertentu dalam track RBTX ni ada tempat yang boleh kita speed. Sebab tadi Mok cadangkan kita pakai speed yang agak perlahan, slow ataupun standard lah dia panggil, default dia 120 ke 120, 130, 140 dan sebagainya. Tak boleh nak pergi kepada 255. Tetapi ada bahagian-bahagian tertentu, laluan-laluan yang ada dalam track junior ni yang boleh kita lajukan dia. Kalau diperhatikan dalam slide ni, ini cadangannya yang boleh kita boostkan speed. Selepas dalam section 1 ada yang arrow merah ni, kat sini kita boleh up lagi speed tapi jangan terus letak 255 lah kita try sikit-sikit lah sebab kalau kita try terus maksimum takut tak jadi kan. Jadi boleh sikit-sikit up Kemudian dekat hampir boleh dikatakan hampir semua section ada tempat untuk kita boost. Cuma yang bezanya di bahagian yang terakhir, iaitu yang section 4 tu, dia punya jalan bengkang, dia tak lurus dia curve sikit dia bengkok sikit. Jadi dia tak boleh nak pakai setting ataupun KP KD dia sama dengan tempat yang di atas, tempat yang lain. Jadi yang ni kita perlu ubah supaya dia boleh tangkap dia tak gelong, dia tak gila bila dia lalu jalan, walaupun jalan tu jalan bengkak-bengkok, tapi dia boleh tangkap, dia boleh duduk atas track tu dengan betul dia tak gila. Jadi tip dia kita kena adjust dekat KP dan KD
Kalau sebelum ni kita pakai yang defaultnya, contohnya 0 KP 0.15 dan KD 1 Jadi mungkin di bahagian yang bengkok ni kita tak boleh pakai kan. Kita kena tukar sikit. Kita cubalah, kita cuba masukkan nilai tertentu kan, kurangkan ataupun lebihkan kan, supaya dia dapat lalu dengan betul lah. Maknanya dia tak gila, dia tak gelong. Kalau tidak, dia kepala dia pusing jadi macam tu kan. Kita boleh try dan hinggalah sampai kepada stop. Itu antara tip lah untuk kita nak bagi laju lagi. Sebab tu menggunakan tip ni lah yang mock setting yang buat tu boleh janjikan speed yang 10 lah mock 10 saat. 10 saat tu bagi saya okey lah kan, laju lah. Sebab ada juga saya tengok lah dalam kongsian daripada robot yang lain pun 20 ke atas kan, 20 second ke atas. Mungkin mereka pun tak tunjuk lagi kan kemampuan sebenar. Tapi saya rasa 10 second tu antara yang okey lah. Sebab kalau ikut rule dengan regulation, dia sebut 1 minit kot kan. Maknanya antara maksima lah kan, untuk kita layak hantar video tu 1 minit. Jadi 10 saat dengan 1 minit tu terlalu jauh lah. Maknanya InsyaAllah lah kan, kalau kita boleh buat dalam 10 hingga 20 second tu untuk lepas kelayakan pusingan pertama tu, asalkan kita ikut betul-betul cara buat video simulasi tu dan kita hantar, saya yakin lah insyaAllah lah rezeki kita memang dapat lah pergi ke pusingan yang seterusnya. Janji kita buat ikut peraturan yang betul Dan video tu tadi saya dah kongsikan dalam grup. Saya pun siap saya letak dalam chat lagi untuk yang submission junior tu, sambil-sambil boleh tengok. Sebab ni penting juga kan, segi nak tunjukkan ukur, segi nak tunjukkan masa kan. Kalau tidak, kalau tak tunjuk, dia jadi tak lengkap lah. Jadi tak diambil kira. Takut kita tak layak sebab perkara-perkara yang terlepas pandang yang macam tu. Jadi boleh tontonlah video tu kita buat. Dan video ni pun kita sebenarnya dah kongsi pun dengan pihak Petrosign, pihak RBTS ni pun dah tengok video ni. Jadi maknanya tak ada, setakat ni tak ada lagi bantahan ataupun yang kata cara simulasi tak betul dan sebagainya, tak ada. Jadi kita anggap alhamdulillah lah, maknanya video tu menepati lah jadi boleh tengok simulasi. Cuma apa tu, untuk tip-tip yang lain mungkin ada tambahan lagi daripada Wan, daripada Mok, bagaimana cara untuk kita nak dapatkan tune yang betul kan, terutama dekat KP dan KD tadi. Kita cuba compare lah. Kita buat dulu yang tanpa boost ni kan. Kita buat yang slow. Kita tengok hasil bila dah stop finish time tu, kita tengok dapat berapa. Dan kita cuba tukar ambil pendekatan tip untuk boost ni. Kita tengok apa beza masa dia. Boleh try compare antara dua lah. Setakat ni ada yang sudi nak share, yang dah siap? Mana Imran? Imran dah siap ke? Imran dia root dia macam lain sikit. Program dia pun nampak pelik sikit. Tapi tak apa, yang penting capai sampai kepada tempat tu dan masa yang terpantas Program atas aktiviti masing-masing lah kan. Yang penting dia sampai dengan masa yang terpantas. Itu dia kira pemenang. Sebab tadi ramai yang sangkut dekat bulat ni tak lepas dekat bulat ni. Kod dia buat tak lepas juga sebelah pergi ke kanan ni. Kod dia nak pusing pergi kod belah kiri, masuk ikut sini. Tak tahulah kan. Cubalah kan. Buat tak lepas juga. Cuma adalah beberapa orang yang kalangan kita ni, cikgu-cikgu sahabat kita ni tanya tanya apa tentang solution. Macam cikgu Wan kata tadi, kalau boleh kita tak nak bagi benda tu. Sebab benda ni yang penting pusingan kedua nanti. Kalau lepas waktu ni, nanti pusingan kedua nanti tak boleh nak buat, tak ada makna juga kan. Setakat lepas kelayakan kita tak nak lah kan. Jadi baik kita buat biar kita hadam boleh buat betul-betul sendiri kan. Tapi kalau in case terdesak sangat, tak sempat dan sebagainya, solution tu boleh PM tepi lah orang kata
Tapi tentulah dia ada sedikit orang kata apa, kena bayarlah sagu hati sikit. Sebab nak buat ni pun ialah memerlukan dia tak boleh dia tak boleh kongsi percuma lah kan. Sebab yang kelas ni pun sebenarnya kita buat pun memang target kita nak bagi boleh buat kan. Tapi kalau tak boleh buat juga, terdesak sangat, tak sempat 15 hari bulan tu untuk solution tu, tak apa, nanti boleh tanya kemudian lah. Cuma kita harap lah kalau boleh kita dapat buat lah. Sebab bila dapat buat ni, dapat rakam, bila dah pergi ke pusingan seterusnya, InsyaAllah kan, dia dapat dia buat dah jadi lah. mudah lah. Dia jadi mudah lah bagi dia. Jadi mudah bagi dia, betul kan? Sebab Okay, solution, bagi solution ni ialah orang kata apa, nikmat yang sekejap je lah. Okey, terima kasih Cikgu Lai. Ni ada orang nak share, nak tunjuk dia boleh buat ni. Okey, silakan. Cepat Imran. Tak tahulah, dia kata program dia lain sikit. Oh, dia pusing kot atas. Dia pusing lain. Berapa masa lah? Nampaklah masa. Tak nampak? 13 15 15.8. Dia pusing lain sebab dia dak buat tadi, dia tak lepas yang ikut route yang Ustaz Zul cadang, jadi dia fikir dia nak buat macam tu. Terpulang lah. Kan, terpulang dia lah. Pun tak ada masalah lah. So cikgu, cikgu cuba. Saya Cikgu Den nak tanya, silakan. Okey, tadi yang dekat bulat tu, kalau pusing kanan, dia terus pergi, walaupun kita suruh detect kanan kan, yang garisan yang mula-mula jumpa tu kan. Okey. Dia terus pergi masuk ke lorong tu. Lorong mana Cikgu Den? Lorong tajam tu kan? Okey, mula-mula masuk kan kat bulat tu, lepas tu ada garisan pertama kan, kita nak pergi garisan kedua kan, kat F tu. Dia terus masuk kat situ. Garis tajam tu lah, sebelum F tu lah. Sebelum F tu. Okey, di sini maksudnya bila kata arahan pertama middle turn right, cikgu jangan beri kata orang arahan turn right, cikgu letak arahan follow line. Follow line dia Masalahnya arahan follow line, terus dia masuk ke situ. Okey, sekarang ni mungkin yang turn duration tu tak cukup panjang Cikgu Din. Panjangkan lagi turn duration. Cikgu Din buat berapa yang delay before turn? Delay before turn. Okey, saya buat delay sampai habis benda tu. Dia masuk ke situ. Berapa? Nilai dia berapa delay tu? 800 saya letak. Boleh share screen tengok program. Sekejap saya stop, Cikgu Din share. Screen. Saya dah buang tadi. Saya sekarang ni memang buat ikut kiri lah. Ikut kiri boleh lah. Ikut kiri boleh. Ikut kanan memang tak boleh. Dia masuk ke situ. Dia anggap benda tu terus, dia tak anggap junction. Dia terus follow line. Dia follow line ke situ. Padahal saya buat, faham tak? Dia follow. Saya faham. Sekejap saya jelaskan. Satu lagi tanya, bateri tu berapa miliamp untuk 800. charge? Okey, 800. Okey. Awak buat 2 set Imran. Tadi awak simpan section 4. Okey, masalah Cikgu Din ni dia macam ni kan. Ikut yang betul. Saya belum share. Buat agak. Okay. Masalah Cikgu Din ni, dia punya masalah je lah. Bila dia sudah jumpa ni, dia pusing
sini dia bagi instruction untuk go straight, tetapi dia masih masuk kan? Betul tak? Ya, macam tu. Okay. Ada kemungkinannya ialah masa turn duration semasa dekat sini. Turn duration semasa jumpa middle terlalu panjang. Masuk terlalu panjangnya ialah robot tu dia pusing terlalu lebih. Faham tak? Jumpa middle, robot pusing terlalu lebih. Jadi bila dia jumpa line ni lebih daripada sini. Faham tak? Dia jumpa line ni lebih daripada sini. Jadi dia anggap sini kosong lah. Jadi dia ikut yang mana yang lebih. Maksudnya kena kurangkan. Kena kurangkan masa pusing dekat sini. Sikit je. Pusing sikit, lepas tu bagi dia jalan. Boleh try? Turn duration juga dia. Okey. Kurang Satu lagi kalau kita nak setting KPKD, kita tambah slot in je ke tempat yang kita nak. Je. Seperti ni. Ya. Okey, tengok dekat sini. Okey, maksudnya selepas ni saya nak adjust KPKD. Saya slot in je KPKD ni. Lepas tu baru path yang seterusnya. Okay. Thank you. Imran pun buat semula. Laluan tu nak satu lagi ikut ke kanan juga. Cikgu Ikran. Tolong tengok Ikram. Okey. Okey. Ini pelajar buat ke cikgu buat? Pelajar buat. Pelajar buat. Okey lah tu. Pening. Okey, dekat F ni dia pening. Okey. Macam laju sangat je. Ya, 128. Sama je 128. Okey. Bateri pula habis. Dia dekat F ni, macam mana dia nak ni ya? U-turn. Ignore yang ni. Tak nampak. Ini ni. Tak ignore yang ni. Dia masuk juga sini. Kita boleh buat. Kalau macam tu, jangan sini lah section 3 kan. Okey, buat section 3 saja. Tengok macam mana. Buat section 3 dulu. Okey, kejap. Ada lagi cikgu lain nak share? Cikgu Hayadi tak nak share? Okey, yang section 4 tu pun selalu jadi macam mock. Dia berhenti kat tengah-tengah.
Padahal buat jumpa middle kan, tapi dia berhenti juga kat tengah. Dia ada sebelum yang middle akhir tu, arahan dia sempang kanan belok kanan, betul? Cikgu Din. Tak ada, sekejap. Yang ni ada dua cara boleh buat. Satu ialah kena tune KPKD. Satu lagi cara ialah kita boleh letak, sebab dekat bahagian ni, dekat bahagian yang tu tadi, dia ialah junction, right junction. Maksudnya kita boleh bagi dia satu right junction go straight. Faham tak? Okay Mok, kalau go straight, duration go straight tu sama duration. Dekat turn duration ke tak ada? Okay, go straight dia apa yang dibuat sebenarnya go straight? Ya. Go straight ni maksudnya mana? Okay. Faham di go straight tapi sebenarnya Ya. Sebab sini ada 3 arah. Left, turn right, go straight. Maksudnya kalau ada pilihan untuk pergi ke depan, maksudnya kita boleh go straight lah. Lepas tu share screen Mok. Oh. Gambar tu. Lepas tu delay before turn ni. Delay before turn ni dia sebenarnya ialah kita kena tune masa delay before turn kalau guna follow line. Okay. Kalau bukan follow line, maksudnya kalau kita pilih left, right ataupun middle, tak perlu tune nilai delay before turn ni. Faham tak? Ya, semua tak faham. Sekali lagi. Okay, kalau follow line, tune kan, kita letak kalau follow line, kita tune delay before turn. Okay. Delay before turn ni ialah untuk macam ni. Okay, maksudnya dia akan first dia baca instruction junction dulu. Junction jenis apa? Bila kalau junction jenis left, katakan junction jenis left, delay before turn ni ialah untuk dia lajak sikit. Okay, maksud dia macam ni. Faham yang untuk action tu. Action kalau go straight. Action go straight. Action go straight ni action go straight ni untuk left right meter delay before turn tak ada fungsi. Kalau go straight untuk left right middle delay before turn tak ada fungsi. Go straight hanya berfungsi kalau go straight dengan follow line go straight baru berfungsi delay before turn. Faham tak? Maknanya kalau dia sempang kiri atau sempang kanan, sempang middle, kita go straight pun dia tak perlu ubah delay before turn. Tak perlu. Biar kosong. Ya, tak. Biar kosong. Okay, let's say yang tengah tu yang selalu berhenti tu. Okay, kalau kita buat jalan sampai jumpa kanan, lepas tu kita go straight, dia akan ke depan sikit ke macam mana? Dia akan terus ke dia? Maksudnya dia terus lah. Dia terus sikit lah? Tak, bukan. Dia terus macam ni. Kalau kita ada lagi satu program di maknanya sekarang ni saya sebab macam mana saya nak buat saya nak buat tu. Yang bawah tu, yang last kali tu, saya nak yang kat baby tu, saya nak buat. Mula-mula jalan sampai jumpa kanan. Lepas tu go straight, lepas tu baru jalan sampai jumpa middle. Ya. Jadi dekat go straight yang tengah tu, ada kena setting apa-apa tak? Turn duration kosong? Tak. Semua kosong. Turn duration sebab dia tak ada turn kan? Dia tak ada turn. Jadi sebenarnya turn speed, turn duration ni dia tak baca. Dia terus tak baca. Okay.
Maksudnya kalau ada nilai dekat sini pun dia tak ada efek. Okey, ni cikgu iklan ni. Okey, tengok yang ni Ha. Dia jadi begini pula. Tapi masuk. Tak, yang ni maksudnya tak okey lah. Ini ialah nasib je. Nasib je dah. Ha. Okey. Sekarang buat macam ni. Masa dekat dalam bulat tu kurangkan speed. Okey. Kurangkan speed. Ha. Bagi saya tengok program. Ya. Yang tiga je. Kabur lah. Ya. Tak nampak. Okey. Section 3 arahan yang kedua. Okey. Arahan yang kedua section 3. Ini kurangkan speed 100. Hello, boleh ke? Arahan yang kedua di section 3, kurangkan speed 100. Ya, betul. Okey, boleh ya? Try. Okey. Okey. Okey, thank you, Mak. Okey.
Hmm. Okey, cikgu, kita buka lagi soalan ke, kalau cikgu pun nak share ke, boleh share screen. Kita tengok sama-sama program cikgu. Jadi kita boleh kena pasti apa yang perlu, troubleshoot apa, kita boleh buat sama-sama. Satu lagi tip sebelum terlupa, sebab itulah yang kilat comel yang baru ni dia ada indikator untuk bateri ya. Jadi sebenarnya bateri pun main peranan kan. Berapa persen bateri kita pada robot tu pun memberi kesan lah kalau kita buat speed yang kena ada kesesuaian jugalah dengan apa kita punya level bateri tu. Sebab bila adjust speed sikit mungkin jadi tak dapat lah kan. Kita adjust sikit-sikit lah, jangan adjust terus mendadak lah. Okay, Kram tadi dah dapat dah. Bila dia turun daripada 128 speed pergi kepada 100 terus dapat lah. Dia. Tu. Apa? Cikgu Wan kenapa? Ada ayam terlepas Biasalah, nak ramai gini lah. Orang ni nak, orang tu nak. Time abah buat kerja time tu lah nak ni nak tu. Jalan mana? Jalan mana? Tak, bukan jalan mana? Buat bagi jalan kat sana. Dekat bulat tu kurang ke speed sikit. Sekejap ni, robot ni tak menyala OLED. Tak menyala OLED. Yang ni tak habis install. Tak habis upload. Tak habis upload. Oh, okey. So cikgu lagi satu tip, kalau jika berlaku robot cikgu
OLED tak menyala. Dia berkelip-kelip tapi OLED tak menyala, maksudnya install tak habis, belum finish, cikgu dah cabut. So solutionnya cikgu upload balik. Sesi ni ada record tak? Ada record. Pani akan ni lah kan? Pani kita upload. Nak study balik kan? Cepat lupa. Cikgu dia lupa apa Cikgu dia master. Hamba Lego boleh lah, benda ni pening lah. Kena ajar budak pula lepas tu. Itulah. Jangan ajar budak. Sebab okey lah, acceptable lah dia punya ni. Boleh lah, senang lah juga. Sebab nanti takut masa pusingan kedua nanti dia buat ataupun dia tak umum lagi macam mana. Kok dia suruh pakai kamera dua ke, tunjuk satu port budak, satu dekat track kan. Dia kena quarantine sebab dia tak ada quarantine dengan robot inspection pun tak ada. Dan kalau dia orang tak ada, kita sharekan yang video cara nak submit tu. Tu kena minta tolong mak kan tidak lag. Aku tak letak kat OBS. Suara tak ada. Boleh letak tapi suara tak ada. Boleh mak? Boleh je Mak punya audio dia ada software tu. Okey. Kita tengok cikgu cara-cara nak submit video sebelum 15/9 ni. Tunjuk dua-dua lah, yang open dengan yang yang open dengan junior kita tunjuk dua-dua. Tak payah buat laju sangat lah Imran. Setakat yang boleh sudah. Dua, tiga. Okey, untuk open kategori pula, dalam rules menyatakan saiz robot tidak melebihi 20x20. Tetapi di lita yang dikeluarkan oleh pihak pengajar, kotak yang disediakan adalah 15x15. Jadi menjadi kerisauan kepada peserta-peserta. Jika kamu memiliki kilat comel, isu itu tidak akan timbul sebab robot ini menempati iaitu antara 15 ataupun 20. Sebabnya saiznya adalah 10x10 cm. Okey, so lita ni macam biasa kita hendaklah mengecek atau cek dulu dia punya ukuran selari dengan pembaris yang ada ni lah. So lita ni adalah menempati ukuran. So ayuh kita mulakan. Okey, untuk open kategori kita memerlukan kriteria pertandingan. Dia memerlukan satu timer dan juga robot onboard display atau robot tersebut. Untuk kilat comel dia ada isu sebab kita ada OLED display ni memaparkan timer 00 sebelum bermulanya task tersebut. So caranya adalah kita on robot ni dan pastikan beri arahan kepada partner kita. 1, 2, go. So timer di handphone dengan timer di robot menunjukkan
sama 19.39 dan timer di handphone 19.98. Jadi menunjukkan bahawa video ini, robot ini tidak memerlukan editing video. Tidak melakukan kesalahan. Okey, itu saja. Okey. Untuk menyertai pertandingan RBTX Junior Tracer kategori tahun ni, kita memerlukan beberapa perkara lah. Yang pertama adalah robot. So di sini saya tunjukkan satu contoh robot, iaitu kilat comel. Ini adalah versi terbaru daripada RS teknologi lah. Okay, so dia ada 5 sensor. 5 sensor ni adalah kriteria utama dalam pertandingan RBTX tahun ni. Sensor tidak boleh melebihi 5 sensor. So dan lagi satu kriterianya adalah tidak memerlukan bantuan Bluetooth dan mestilah dia ada display on board. Timer lah maksudnya. So kita ada timer. Okay. So size dia mestilah di antara 20 kali 20. Robot kilat dimensinya adalah 10 kali 10. Dan yang ketiga adalah lita yang dikeluarkan oleh penganjur RBTX kita lah, iaitu yang ada ukuran. So macam mana kita nak tahu lita kita mengikuti spek atau lita ni ikut spesifikasi penganjur? Kita ambil pembaris 30 cm, kita ukur. Pastikan kosong di pembaris sama dengan kosong di lita. Tunjuk dalam video. So, jadi lita ni adalah mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh penganjur lah. Dan seterusnya lagi satu, kita perlukan timer. Sama ada laptop ataupun handphone lah. Dan robot ni hendaklah melalui 5 checkpoint yang ditetapkan oleh pihak RBTX. 1, 2, 3, 4, 5. Robot ni mesti melalui. Ayuh saya tunjukkan macam mana robot kilat comel melalui checkpoint tersebut. Kilat comel adalah dia auto calibrate. Maksud auto calibrate, dia tak perlu kita on kan, lepas tu kita buat manual ataupun letak dia calibrate sini. Kilat comel paling latest, kita letak je, dia automatic detect black atau white. Maksudnya kita akan beritahu dalam program kita. Dan kita beritahu program kita adalah ikut garisan hitam. Okay, so dan lagi satu, dia ada timer di sini. Pelepas kena beritahu kepada partner bila masa perlu tekan jam randik tu. Sebelum bermula, kita harus pastikan robot kilat ni adalah kosong-kosong. Jadi robot kita menepati peraturan tersebut. Jadi kita mulakan pengujian. Kita kena beri arahan kepada kawan kita sedia. Pastikan sedia. 1, 2, go. Okey, dan kita angkat kita punya robot pergi ke arah kamera untuk menunjukkan waktu yang dilakukan oleh robot comel ni lah, iaitu 11.99 dan di handphone 12.08. So masa dia menunjukkan lebih kurang sama. Jadi itu saja untuk melayakkan kita menyertai pertandingan RBTX. Okey, seterusnya kita bawa robot dekat kamera telefon, kita bandingkan masa. Di timer di handphone 12.71.
di robot sendiri adalah 12.14. Jadi ini menunjukkan dua-dua masa ni adalah lebih kurang sama. Perbezaan milisaat je. Jadi menunjukkan video ini adalah live, bukan editing atau dan sebagainya lah. So daripada video ni kita submit lah pendaftaran kita sebelum 15 hari bulan 9. Terima kasih Mak. Okay, so itu adalah kata orang contoh-contoh bagaimana kita nak submit video. Pastikan rakaman tu saya tutup muka saya. Kalau cikgu, murid-murid cikgu kalau boleh biar nampak muka murid lah, itu lebih elok. Maksudnya murid tu biar zoom out. Maksud murid pegang robot di litar tu kita nampak menyeluruh. Maksud tu murid nak mengenalkan diri. Tapi step pertama tu ialah kita kena display robot kita dekat paparan video atau rakaman video. Rakam dekat handphone kita, tunjuk okey ada sensor 5 pusing depan belakang. Cikgu kena tunjuk dekat kepada kamera untuk submit rakaman tu. Depan, belakang, kiri, kanan. Jadi pihak penganjur tahu. Tapi jangan risau, pihak pengajar RPTX memang dah tahu dah robot comel ni memang ada 5 sensor. Tapi sebagai kata orang nak selamat, tunjuk jugalah. Sebab itu adalah kriteria dia. Tunjuk depan belakang, lepas tu ukur litar tu, gunakan pembaris 30 cm panjang tu, rakam juga ukuran pembaris dengan litar tu. Kalau sama, okey, maksudnya litar kita menepati PIY RPTX lah. Okey. So lepas ukur litar, pasang lagi satu handphone timer, sama ada cikgu guna laptop ke atau handphone ke apa-apa, supaya robot dengan timer tu jelas dalam rakaman cikgu. Kalau timer robot nampak, timer tak nampak, tak dikira cikgu. Mesti dua-dua tu nampak. Nampak berjalan. Timer berjalan, robot berjalan, timer bermula. Okey cikgu, ada soalan tentang submission video ni? Sebab kita ada dalam berapa hari lagi? 15, 16, 15, 16, 17 hari lagi untuk kita last submit. Submission video ni paling baik 3 orang lah. Maksudnya seorang tu pelakon, lepas tu seorang tu ialah time taker yang timer. Yang timer. Lepas tu seorang lagi ialah perakam. 3 orang lah. Buat kerja adik lah. Perakam cikgu cantik lah. Cikgu perakam, seorang timer, seorang pegang lepas robot. Sebab dia syarat dia pun 2 murid kan. Pastikan nampak lah, cari handset ataupun kamera yang okey sikit, yang ada wide angle ke, yang wide mana bagi nampak keseluruhan track tu lah. Macam gini pun dah nampak kan. Tapi pastikan dia nampak timer tu sekali ke robot. Tip lagi satu cikgu, kalau boleh litar cikgu tu letaklah atas plywood ke atau meja ke yang betul-betul rata. Kalau cikgu letak atas mozaik kan dia ada belekuk gitu kan. Jadi takut dia mengganggu perjalanan robot tu. Jadi letak atas betul-betul permukaan rata dan guna double side up masking tape ke untuk bagi tegang litar tu. Dan lagi satu tip cikgu, tayar tu jarang ambil robot. Tayar ni cikgu, saya bagi tip lagi satu. Kalau biasalah saya guna kilat ni, tayar ni yang warna hitam ni, cikgu ambil lah tisu, lapkan dia. Mana tahu pokok ada habuk ke yang terlekat, ambil tisu lap.
Mungkin dia akan jadi kurang 2-3 saat. Mana kita tahu. Kita usaha kat situ. Tapi biasanya bila saya lap ni, berbezalah milisaat tu berlaku. Ya Mak? Silakan. Okey, yang saya nak berterang sikit apa interface yang tunjuk dekat sini. Okey, mula-mula kita turn on ni, benda battery level dia akan tunjuk battery level dulu. Okey. Maksudnya ini battery level. Battery level ni saya cadangkan jaga antara 99% sampai 90%. Itu untuk prestasi yang paling konsisten. Okey. Jadi macam yang saya punya sekarang ni 86%. Maksudnya okey lagi lah, tapi bukan optimum. Okey. Dan seterusnya dia okey, tuning sensor ni. Okey, sini dia ada countdown ni. 1 2 go. Ada nampak? Sini dia ada countdown. 1 2 go. Maksudnya orang yang lepas robot ni kena sebut timer ni. Kena sebut countdown ni untuk timer. Untuk orang yang nak mulakan timer tu. Supaya masa untuk bermula tu sama. Jadi orang yang melepaskan robot ni boleh lah tengok dekat sini, lepas tu sebut countdown tu. Okey, 1 2 go. Okey, lepas tu orang yang dekat timer tu dia pun terus start timer. Ini ialah interface di atas screen ni lah. Ada yang tanya Mok, apa beza tayar basic tu dengan tayar kuning yang Mok punya ni? Jauh tak bezanya? Okey, tayar yang nipis tu, tayar hitam tu, masa yang terpantas saya boleh buat ialah 11 saat. Tayar yang kuning ni, masa yang terpantas saya boleh buat ialah 10 saat. Maksudnya beza 1 saat lah. Cuba teka, 1 saat tu besar tak perbezaan? Besar cikgu Besar Mok. Beza mungkin 10 kedudukan 1 saat. Kalau kita tengok perlumbaan F1 kan, perlumbaan F1 1 saat tu pun berapa kedudukan kan? Kalau kita tengok 100 meter pelarian pun 1 saat pun berapa Last kali kedudukan kan? Kalau beza 1 saat, last kali dia dapat. Ada apa lagi ya? Mau nak tanya function yang lain tu, kok lah dia boleh guna dekat Stemboard punya blok. Boleh tak? Ultrasonic. Okay, dia ada forward, backward tu, maknanya forward je lah kan? Forward tu, yang tu ialah untuk kegunaan Bluetooth nanti. Kalau kita nak buat game Bluetooth remote control, kena guna instruction tu. Boleh ulang lagi tak yang menggunakan timer tu tadi? Timer dekat robot ke timer dekat handset? Kat robot. Okey, robot. Okey, yang ni. Okey, mula-mula kita turn on, dia tunjuk power, battery power, lepas tu auto calibrate. Okey, sini dia akan ready 1 2 go. Kan? Okey. Tuning, ready, 1 2 go. Okey, yang ni maksudnya orang yang melepaskan robot ni kena sebut countdown ni untuk timer. Jaga timer tu dia tahu bila nak startkan timer tu. Bila nak bermula timer tu. Supaya tidak rugi dekat masa. Kalau orang timer tu dia
dia start timer terlalu awal, maksudnya kita rugi dekat masa lah. Kalau timer tu dia start terlalu lambat, nanti pihak penganjur mereka curiga pula. Cuma saya ni dah on kan, tapi paparan LCD tak ada apa-apa lah. Masalah. Boleh tunjuk tak? Cikgu tunjuk cikgu paparan tu. Paparan ni yang saya beri lah. Tunjuk. Oh dah masuk program ni. Dia dah masuk program ni. Program belum ada lagi lah. Program tak habis. Belum. Oh belum ada lagi. Kalau kosong belum ada lagi. Oh masa saya baru masuk je tadi kan. Cikgu yang Johor ni. Ya saya baru balik daripada sekolah tadi, ada program. Lepas tu yang ni saya cuba tengok GM. Asal tak beza, saya on kan tak ada apa-apa. Yang sana ada paparan. Tak apa, video pun kita record ni. Cikgu boleh tengok daripada awal lah. Daripada pagi tadi kita buat start pukul 9 tadi. Okey. Ya. Okey, terima kasih. Patutnya mungkin macam aku punya mock tadi kan. Dia program tak habis upload lah. Kalau program maksudnya kena upload program dulu lah. Maksudnya kalau robot baru memang tak ada program dalam Arduino ni, memang kosong. Maksudnya Arduino kosong lagi cikgu. Maksudnya kalau kena upload program dulu, baru nanti baru ada paparan lah. Ya. Okey. Saya follow lah. Cikgu cuba upload program dulu sekejap. Okey. Sekarang ni kita fasa Q&A lah Wan. Sebab kalau tak ada apa soalan, kita akan tutup Q&A awal lah. Sekarang Q&A lah. Okey cikgu. Kalau tak ada ada soalan, silakan. Soalan. Soalan. Yang tadi yang saya tanya forward tu, boleh tak guna kat robot ni? Untuk contohnya saya tak nak guna follow, saya nak jalan terus je sikit. Tak boleh. Sebab yang ni kalau boleh juga kalau nak guna, tapi dia kena pair dengan weight ni. Pair dengan weight. Maknanya letak weight kat bawah ni. Maksudnya forward selama berapa weight, berapa saat. Maknanya letak weight kat. Ya. Maknanya letak weight kat bawah lah, tak payah letak dalam loop lah. Okay. Maksudnya katakan Selepas program ni saya nak forward ke sikit kan. Selepas program ni saya nak forward sikit. Maksudnya letaklah forward. Maksudnya selepas program ni Screen. Sorry. Okey, guna screen. Maksudnya saya nak macam ni. Selepas program ni saya nak forward sikit. Maksudnya program ni forward sikit. Macam tu. Forward sikit. Lepas tu baru instruction yang seterusnya. Okey. Thank you. Okay, cikgu, soalan seterusnya. Cikgu Nur Razmi lah. Siang pula dia dapat penghujung kali. Tak apa, nanti saya cuba kalau apa-apa saya tanya nanti boleh kan? Tanya dalam group lah apa. Kita kerja sama-sama jawab. InsyaAllah. Sebab kita dah jauh sangat lah. Dah penghujung lah. Okey, silakan Cikgu Ikram, ada soalan? Cikgu Ikram sudah boleh habiskan kan? Sudah boleh habiskan track kan? Cikgu Ikram, Cikgu Sakri, macam mana? Tak habis. Satu lagi tapi nasib banyak. Nasib? Nasib macam mana Cikgu Ikram? Kita program lain dia jadi lain. Tapi dia tapi masuk lah. 15 second. 15 second. Kalau mengikut pengalaman dulu lah, rasanya Pramujaya ni memang banyak nasib sebenarnya. Tapi memang hebat lah sebab dia, saya rasa tahun 2019
Dia je antara yang kita yang pakai kilat basic boleh lepas dekat kelas air. Betul. Itu hebat kan. Okey. Beres Cikgu Ikram, terima kasih. Cikgu Nazrina Harun, ada soalan? Cikgu Nazrina. Ada lagi tak yang upload fail? Cikgu Ikram, off mic Cikgu Ikram. Okey. Cikgu Nazrina, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Cikgu skor rendah, skor menengah cikgu? Skor rendah ke skor menengah? Sekolah menengah. Skor menengah. Open, rasa saya tak ada isu sangat. Memang itulah. Cuma nak upgrade, kalau nak rasa nak upgrade 1 saat lagi, boleh beli tayar lah. Tayar kita jual berapa? Ada soalan. Ni. Nak tengok sekali boleh? Boleh. Sila share. Dengan nasib. Okay. Kenapa? Stop balik, restart balik. Okey cikgu saya beritahu cikgu, kalau waktu fasa kedua jika berlaku kesalahan, cikgu angkat tangan, restart balik. So set balik masa kosong. Okey, silakan Cikgu Ikram. Baik. Saya nak tunjuk malu. Tak jadi. InsyaAllah gosok sikit IR sensor tu, tiup-tiup. Kita orang Melayu tiup lah biasanya. Okey. Tak jumpa dah. Okey, sama cikgu. Kalau pertandingan sebenar bersemuka, kita boleh restart. Dia bagi masa 3 minit. 3 minit maksudnya kita berapa kali restart pun boleh. Rasa saya untuk fasa, kalau kita ada rezeki lepas fasa kedua pula, secara virtual atau secara online, jika berlaku macam gitu, anak murid cikgu buat-buat tak jadi, coding dah rasa betul, jadi cikgu angkat tangan, cikgu ambil robot cikgu, suruh anak murid tu ambil, restart balik. Tapi sebab tu kita cakap kita pemudahkan. Kita buat by section. Kita try section mana yang problem. Cikgu Ikram tadi problem dia section kedua. Jadi sepatutnya restart, try dari section kedua. Kalau rasa dah betul section kedua, terus section ketiga, section 4. Sebab tu kita agihkan ikut section supaya senang kita nak detect di mana kesalahan tu. Jadi dan kita menjimatkan masa. Okey, seterusnya soalan di mana Cikgu Nur Razmi. Ada soalan cikgu? Okey, tentang ni kalau saya tayar kan. Kalau saya tayar ni, kalau ada yang lebih besar tu, dia mempengaruhi tak atau membantu tak untuk dia lebih cepat ke? Ya, dia kalau diameter tayar lebih besar, dia akan jadi lebih laju. Tapi kena tengoklah clearance tayar ni. Maksudnya tayar hitam tu dengan tayar yang warna kuning ni, dia sama saiz tak? Ke dia yang kuning ni dia kecil sikit. Kecil sikit kebaikan dia ialah lebih top. Maksudnya dia lebih precise. Dia nak masuk corner, dia nak masuk turn tu dia lebih precise.
Kalau untuk tayar yang lebih besar, okay, dia high speed tapi dia kurang precise. Maksudnya dia nak masuk turn tu dia kurang tepat lah. Itu ada kelebihan dan keburukan dua-dua tayar ni. Okey, faham. Terima kasih. Okay. Okay, seterusnya Cikgu Den. Ada soalan Cikgu Den? Yang dekat sambung surat tu memang boleh U-turn Boleh U-turn. Memang boleh U-turn. Boleh U-turn tak ada salah. Asalkan robot masih di atas garisan. Okey lah. Cuma satu lepas tu kalau nak buat robot letak satu button lah. Senang. Button Program yang kita boleh ni, sebab nanti kalau kita on dia terus run program. Kalau ada button kita boleh tunggu benda tu dah nyala. Kita boleh tekan button baru dia jalan. Nak delay button delay tu lah program tu. Kita start on, walaupun kita on screen dah terbuka, kita tunggu start tu baru cadangan. Boleh. Boleh sebab port dah ada, boleh. Cuma tak letak je lagi. Itulah ingat tambah. Nanti kalau rajin buat tutorial boleh juga macam mana nak pasang button tu. Kita fikir lah, kalau perlukan yang jenis plug and play senang. Kalau jenis solder mungkin boleh susah tak nanti lah. kita buat tutorial macam mana nak plug button. Lepas tu satu kebaikan lagi, robot ni kita ni ada protection. Maksudnya yang ni pasang terbalik tapi okey, tak ada masalah. Kita robot ni selamat lagi lah. Sebab rush saya dah terbakar lah. Yang beli dengan Johor punya rush kan. HF tu. Bukan, Amy. Amy. Anak silap pasang terbalik. Terbakar. Allahu Akbar. Sayang. Tapi dia kata boleh repair hantar dia. Tak apalah, Johor Melaka dekat aja ke dia. Tapi yang tu tak sesuai untuk ni track ni. Dia banyak sensor. Bukan, dia besar. Besar. 15. Bukan, saya tu lepas tapi track ni kan kecil sangat. Tu lah. Sebab tu kita buat comel ni cikgu dia. Main halus lagi lain je. Tak pernah jumpa lagi halus macam ni. Halus lah. Memang ada harapan lah nak main Lego. Lego memang tak boleh lah. Kedabak. Macam tak dulu boleh juga main Lego. Ini harapan terpaksa lah belajar ni. Nanti habis game RBTN ni kita buat game untuk kilat. Khas untuk kilat. Untuk set kita semua-semua open kita buat. Okay, Mak, silakan lagi. Okay, nak satu lagi lah tentang sensor. Bawah ni ada 5 kan sensor kan? Okay, macam mana nak pastikan yang sensor ni semua berfungsi? Kadang-kadang saya pernah robot lain kan, bila program tak jadi ataupun tak apa menjadi sebab sensor rupanya terbakar sebelum ni lah. Kita nak tahu macam mana nak kelima-lima ni berfungsi detect ni. Mak tahu tak? Saya ada program untuk test sensor ni. Maksudnya kena install program tu, lepas tu dia akan keluar dekat sini. Sensor mana okey, sensor mana tak okey. Kalau nak program tu saya boleh bekal lah. Boleh minta dengan saya. Ataupun share dalam grup lah senang. Mak, ataupun Mak on, lepas tu cuba on, lepas tu terbalikkan sensor, tengok dia menyala tak? Terbalik kan Mak? Terbalik kan? Ada nampak menyala tak? Kat sini kamera tak nampak. Tapi kalau cikgu terbalikkan robot cikgu, onkan kamera handphone, lepas tu onkan robot ni, tengok dia keluar lampu. Makna lampu menyala tu, menyala lah sensor tu. Kenapa guna kamera handphone ni? Guna kamera handphone, lepas tu onkan robot tu. Dia ada warna merah. Macam saya buat sekarang ni warna merah. Robot. Yang ni boleh nampak. Boleh nampak. Dia ada warna. Cuba cikgu try masing-masing. Dia nampak boleh nampak. Tu warna putih tu. Tu nampak. Boleh cikgu. Itu nak kena pasti nak detect sensor tu 55 tu menyala, maksudnya okey lah, hidup lah.
Okey, Cikgu Azmi? Okey, nampak. Jelas. Okey, mesti. Okey, seterusnya Cikgu Edi. Silakan Cikgu Edi. Tak nyala. Nyala. Seketika jawab macam on robot, lepas tu ambil handphone kamera, lepas tu tengok. Memang ada keluar warna. On robot biar dia run program tu. Tu tengok kat mock tu. Dia lampu macam ni. Dia macam ni. Okey, apa-apa pun share program memang mock share program nanti. Nak detect sensor okey tak okey. Okey, silakan Cikgu Edi daripada Raub. Cikgu Edi ada soalan? Okey, tak ada apa, cuma ada masa kadang-kadang saya upload tu fail. Lepas tu saya macam tutup, buka balik M-Block tu, saya try buat balik, baru okey balik. Macam kalau saya stop ni kan, dia jadi macam tu, upload jadi fail. Kenapa dia kadang-kadang ke macam dia macam ni, kadang-kadang lah macam saya keluar, contoh tadi dah rehat tu kan. Sebelum rehat tu okey. Jadi lepas after rehat tadi saya try buka balik yang saya save tu. Kemudian dia jadi, bila saya nak upload nak buat balik tadi, saya nak upload, dia jadi fail balik semula. Tapi sebelum tadi saya mula-mula awal saya terjadi juga macam tu. Saya cuba uninstall, lepas tu install balik. Jadi okey. Kita tak tahu kenapa. Ada masalah. Cikgu Edi dah download yang USB punya tu, installer tu. Dah download yang install USB tu, detect USB. Yang apa nama tadi? TH341. Saya rasa saya dah download. Yang ada nombor tu yang di saya download tu. Dah install belum yang tu? Dah. Okey, kalau dah install rasanya program tu mungkin dia tak boleh on lama ke? Macam mana? USB guna laptop ke PC? Saya guna laptop. Laptop baru? Laptop baru maksudnya USB port tak ada masalah. Mungkin extension saya kot. Saya guna extension USB. Ada guna USB hub kalau boleh guna direct lah. Direct Okey. Sebab tak cukup kan dia punya port tak cukup. Saya tambah USB. Tapi memang betul juga. Sebab tadi saya guna satu port yang lain. Kemudian saya cuba ubah kat port tu. Tadi COM 3 dia jadi COM 4. Dia jadi. Lepas dah stop tadi saya mula balik, dia jadi balik. Saya mungkin mungkin port lah. Mungkin jugalah. Dia kena direct port Cikgu Edi. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Edi. Sama. Okey, seterusnya Cikgu Sazwani. Orang kampung, Cikgu Nasi. Silakan. Cikgu Nasi. Sazwani ada soalan? Tak ada setakat ni. Nak tanya Cikgu Sazwani, ada lita tak? Kita ada print lita lebih untuk open ni. Dah ada dah. Dah ada, okey. Maksudnya skor menengah lah masuk open. Saya masuk untuk skor menengah. Okey. Skor rendah tak nak masuk? Skor rendah? Tak nak masuk? Tak boleh masuk boleh. Tak ada masalah. Kok ada saudara mara apa kan nak masuk, tak ada masalah. Takut. Cuma saya nak tanya untuk delay before 10 tu, dia maksimum berapa? Tak ada maksimum. Tak ada maksimum. Tengok nak delay sampai bila. Okey. Tapi dia dalam millisecond lah. Maksudnya 1000 sama dengan 1 saat. Okey. Sama juga dengan KP, KD, kita just main adjust macam tu lah. KP, main KD. adjust macam tu. Tapi KP tu tidak akan lebih daripada 1. KD? KP tak boleh lebih 1. Tidak lebih daripada 1. Okey. KP. Ya, Cikgu Sazwani, silakan.
Okey, maknanya kan tadi kita kata setiap robot dia tak sama kan. Maknanya sebab tadi kan saya adjust 20,000, saya tak sama dengan mock. Maknanya kalau saya tak sampai lagi lita tu, saya kena up lagi lah. Ke macam tu. Ya, betul. 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 Okey. Dia satu lagi, untuk open ni, masa dia mesti kurang daripada 2 minit ke? Syarat dia? Ke tak ada syarat? Masa ada dia? Okey, terima kasih tanya. Untuk rule, untuk open ni, dia punya kriteria minimum syarat untuk melepasi pusingan kedua ataupun tak tahulah, dia kata dalam tu dia kata 1 minit 30 saat. Jadi di bawah 1 minit 30 saat dia akan bawa kepada pusingan kedua bergantung kepada berapa banyak penyertaan. Itu yang diterangkan oleh RBTF. So kalau kita dapat dalam 19 saat, dalam 18 saat, maksudnya kita dah tergolong bawah 1 minit 30 saat ni, maksudnya insya-Allah kita ada rezeki. Tapi bergantung kepada pengurusan RBTF. Kalau ramai, katalah penyertaan kita ada 500 orang, semuanya bawah 18 saat. Jadi dia ambil yang terbaik lah. Takkan dia nak bawa semua 500, mungkin 200.5 dia ambil, ataupun 100 orang. Jadi kita buat yang terbaik. Okey. Saya tak berjaya lagi lah buat 19 tu. Tadi buat 20, 23. Kita kena cuba tak lagi. apa. Kena cuba lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syazwani. Silakan seterusnya Cikgu Sakri. Cikgu Sakri. Tak ada apa. Ada silakan. Ni Pramujaya ada kosong JPK ni. JPK 1 ni. Bila nak main sini? Tak tahu salah orang tu. Bukan bidang. Tak ada apa. Okey. Terima kasih Cikgu Sakri. Cikgu Hayadi, silakan kalau ada soalan. Nun jauh di Sarawak. Setakat ni tak ada soalan lagi sebab robot pun belum sampai lagi. Tak apa, kalau robot sampai ada apa-apa boleh direct contact kita je. Ya. Kan. Tunggu robot dulu, setting dulu nanti. Kalau ada masalah memang saya akan contact lah. Ya. Contact selalu. Sebab kita dalam masa 17 hari. Okay, terima kasih Cikgu Adi. Okey, sama-sama. Okey, rasanya saya dah round table. Kalau ada lagi soalan bangkit, saya buka lagi sebelum saya bagi partner saya tiga orang ni untuk beri kata-kata terakhir. Kau ada apa nak bagi kongsi? Tak ada Okey, silakan dulu Ustaz Zul. Silakan Ustaz Zul kalau ada apa penutup nak bagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Okey, untuk lastnya, jika ada macam masalah macam nak troubleshoot tak lepas ke apa ke, boleh nanti tanya dalam grup, tapi kena sertakan apa masalah tu. Maksudnya gambar ke ataupun video kat mana ada masalah ke, ataupun dekat blog mana yang salah ke, yang macam tak finish ke apa ke, kena sertakan lah. Kita boleh suggest lah. Macam tak semestinya mock mungkin dia tak sempat ke apa ke, mungkin mentor-mentor lain boleh tolong bantulah macam tu lah. Itu saja. Dan yang lain, saya rasa ni adalah yang produk yang kita yang paling latest dan rasa yang paling usable lah, yang memang boleh guna untuk banyak benda. Jadi saya harap tuan-tuan boleh jaga sebaiknya, sebab benda ni robot ni kalau dia rosak patah dia susah nak cari ganti lah kata. Nak kena ganti satu robot tu. Itulah. Kita kalau boleh kita jaga elok, sebab benda ni memang kalau saya guna itu dari 2018, sekarang masih boleh guna. Tapi kita kena jaga lah robot tu. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih bekas champion 2018. Untuk makluman lagi sekali, Cikgu Azmi, Ustaz Zul ni dia champion RBTX Sulong 2018. Sekolah dia Johan. Dan 2019 dia tempat ketiga kategori open. Mantap. Mantap dia. Ikutin tu naik Johan lupa.
Dan maklumat juga Cikgu Din kita, Israuddin dan Melaka ni, dia naik Johan lah 2018. Masa tu kita orang bermusuh sekejap. Kenal pun tidak lagi. Masa tu tak kenal lagi, tak mesra lagi. Semua masam muka. Okey, seterusnya macam Cik Zul kata, Ustaz Zul kata tadi, cikgu boleh rakam video, ambil gambar, post dalam grup kita. Grup kita open. Kalau saya ke atau partner lain tak dapat, mungkin mentor lain ada solusi. Dan lagi satu, pembelajaran juga kepada mentor-mentor lain. Maknanya mungkin dia tak terjadi sekarang, akan datang dia terjadi, jadi dia tahu apa nak buat lah. Okey, seterusnya silakan Ustaz Lai. Baik, saya tak ada apa, cuma nak maklumkan robot masih ada. Kalau ada kawan-kawan ataupun kita sendiri yang rasa nak tambah, dan kita boleh order lagi lah sementara. Sebab ada yang tanya saya boleh tak pakai satu robot untuk banyak team. Saya kata untuk rakam ni mungkin tak ada masalah kan. Tapi kalau dah lepas nanti untuk pusingan yang seterusnya, kalau dia buat team kita tu serentak berjalan, mungkin dia akan buat beberapa channel kan. Contohnya team A, team B kita ni kena serentak, kita nak ambil robot yang mana kan. Contoh lah kan. Jadi kita masih ada lah kan di ujung-ujung ni. Sebab 31 Ogos kita ada buat satu program dengan UMP dan pihak Jazro di Terengganu kan? Dan dia pun ada lah order daripada kumpulan dia. Kita takut nanti apa tu kalau dah habis nanti, memang dah habis lah, kita takkan buat lagi lah. Sebab kita target buat ni pun memang untuk RBTX kan? Dan kita nak buat kesenambungan untuk game kita sendiri nanti kan? Nak raikan juga yang kilat yang lama tu. Kita akan buat game. Sebab tahun lepas kita buat, kita dapat sedikit peruntukan daripada Mosti ya. Dapatlah hadiah pun banyak lah, adalah hadiah cash, dapat medal apa semua tu. Cuma untuk tahun ni kita tak tahu lagi macam mana perancangan. Cuma dengan UMP tu kita dah berbincang untuk nak anjurkan pertandingan. Jadi maknanya selepas habis RBTI nanti pun harap kekal lah bersama mungkin kita akan boleh share lagi apa-apa yang berkenaan dengan kilat ni, pertandingan dan sebagainya. Jangan live lagi lah kan. Maknanya itu je lah pada saya. Okay, terima kasih Cikgu Lai. So macam Ustaz Lai kata, kita ada kesinambungan lagi. Dan untuk makluman cikgu semua, robot kilat ni bukan hanya RBTX je boleh masuk, dia banyak game lain yang boleh masuk. Game terutamanya game Tracer dan mungkin kita ada lagi satu game, pihak UMP Pekan ni akan buat satu game mungkin secara online. Mungkin dia tak buat per Tracer, dia pakai Bluetooth control. So nanti kita akan nantikan lah, kalau jadi hujung tahun ni UMP akan buat satu game Hackathon. Nama game tu Hackathon. Kalau ada nanti kita akan post dalam grup kita. Okey, seterusnya Abang Mok kita silakan. Okey, saya nak nasihat di bahagian programming. Maksudnya di bahagian programming, okey, saya sudah introduce cara untuk buat section by section. Okey, yang ni kita sudah senang untuk detect problem. Okey, kalau section 1 ada problem, kita hanya ubah dekat section 1. Kalau section 2 ada problem, kita hanya ubah dekat section 2. Okey, lepas tu satu lagi, buat program jangan tergesa-gesa. Maksudnya kita buat satu line, test sekali. Buat line kedua, test kali kedua. Buat line ketiga, test kali ketiga. Maksudnya kita jangan buat satu group program lepas tu baru pergi test. Kalau macam tu kita tak tahu kita salah dekat mana. Jadi buat satu program, test, buat satu line, test sekali. Buat satu line, test sekali. Okey, yang cara yang macam ini yang saya rasa yang paling efisien lah. Lepas tu program untuk standboard, untuk kilat comel ni pun sangat straightforward saja. Kalau kita tengok dekat track ada berapa junction, dekat program pun ada berapa arahan. Sangat straightforward. Okay, so saya berharap semua geng kita berjaya lah ke pusingan yang terakhir dan ambil balik Johan tahun 2021. Okay, Mak. InsyaAllah Mak, dengan bimbingan Abang Mak kita, rasanya insyaAllah kita boleh berjaya. So itulah kata orang nasihat atau pendapat yang kita boleh kongsi hari ni. Dari saya pula, saranan saya pada semua,
kata orang sentiasalah bertanya. Tak tahu, tanya je. Tanya kita semua dalam grup supaya kita boleh kongsi, semua orang dapat tahu apa yang kita tak tahu. Jangan segan, jangan malu. Kalau ada masalah apa, tanya. InsyaAllah kita akan membantu dalam masa. Kalau boleh. Dan jangan lupa cikgu, kalau kata tim kita lepas ni, pusingan kedua, kita akan ada lagi kelas tutorial untuk pemantapan. Betul tak? Mungkin kita akan buat lagi tak? Dan dari semasa ke semasa cikgu, kita akan cuba buat live lah dekat Facebook kita. Cikgu boleh tengok dekat Facebook kita, RS Teknologi. Kita akan cuba buat live. Maksudnya saya 4 orang ni akan cuba buat live, akan bertukar-tukar checkpoint. Di situ kita akan buat, siarkanlah. Mungkin cabut undi checkpoint mana kita akan buat sebelum 15. Dan mungkin selepas 15-9 nantilah kita akan cuba buat. Siapa nak join, nanti kita buka dalam grup. Okay, so itu saja rasanya daripada pihak kami. Kalau ada salah silap, kita minta maaf. Kalau ada kekurangan, datang daripada saya. Kalau ada apa-apa lagi masalah, ya. Okay cikgu, itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Kalau tak ada apa-apa, jumpa lagi insyaAllah lah. Bila-bila kita berjumpa bersemuka nanti. Okay, thank you. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.